bersedia? Okay. So, saya dah share. Saya dah record. Okay, hari ini kita nak sambung. Okay, sukatan kecenderungan memusat. Okay, bab 12, chapter 12, measure of center tendencies. Okay, so, okay, measure of center tendency. Okay, apa tu? Okay, measure of center tendency, okay, adalah satu nilai purata yang mewakili sesuatu set data. Okay, satu nilai ataupun satu nilai yang kita akan gunakan untuk mewakilkanlah, okay, data yang diberikan. Okay, so ada 3 jenis sukatan kecenderungan memusat. Ada 3 jenis. Mode, median, mean. Okay, mode nilai yang paling kerap berulang. Okay, frekuensi tertinggi. Okay, highest frequency. Kekerapan tertinggi. Okay, paling kerap berulang. Median, nilai yang berada di tengah-tengah setelah disusun. Okay, mengikut tertib menaik. Okay, dan seterusnya hari ini kita nak sambung. Okay, sukatan kecenderungan memusat yang terakhir ialah mean. Mean. Okay, mean. Okay, so kita akan lihatlah mean. Mean satu set data ialah nilai yang diperoleh apabila jumlah nilai data dibahagikan dengan bilangan data. Okay, so mean ialah jumlah nilai data dibahagikan dengan bilangan data. So ada formula lah yang kamu perlu ingat. So mean sama dengan jumlah nilai data per dengan bilangan data. Okay, so kita lihat contoh 7. Okay, hitung purata wang jokaton yang telah dipungut oleh Haikal daripada setiap tingkatan. Okay, hitung purata. Okay, hitung purata. Purata maksudnya mean lah. Purata bermaksud mean. Okay, mean. Purata. Mean purata. Average. Okay, average. Okay, so ini data yang diberikan lah. Okay, data ini menunjukkan kutipan wang jogaton. Okay, tingkatan 1, okay, dapat pungutan wang sebanyak 373.50 sen. Okay, tingkatan 2 dapat RM424. Okay, dan seterusnya lah. Okay, untuk tingkatan 3 sampai 5. Okay, so soalan tu minta purata. Purata ialah mean. Okay, so formulanya ialah jumlah nilai data. Jumlah nilai data maknanya kita kena tambahlah. Okay, data-data ini. Jumlah kan. So, jumlah maksudnya tambahlah. So, 373.5 tambah 424 tambah 363 tambah 485.15 tambah 355.10 sen. Okey, so tambahlah jumlah nilai, tambah nilai berapa? Per dengan bilangan data. Berapa bilangan data? Berapa bilangan data? Berapa bilangan data? Berapa data yang kita ada? Berapa? Berapa data yang ada? Berapa nombor yang kita ada? Berapa tingkatan yang ada? 5. Okey, so kita bahagi dengan 5 lah. Okey. So, adakah kita nak bahagi dulu ke nak tambah dulu? Nak Tambah bahagi dulu. dulu. Sorry? Tambah dulu. Tambah dulu lah. So, kita kena cari hasil tambah dulu lah. Jumlahnya berapa. So, sebab saya nak cepat sikit ya. So, saya dah ada jawapan lah dalam buku teks 2,000. Curi-curi ya. Tengok. Nanti awak pun boleh kira lah. Okay, kalau nak tekan je kalkulator ya. Tak payah kira menu lah. Tekan je kalkulator. Tapi pastikan tekan betul lah. Okay, kadang-kadang ada pelajar dia tekan pun salah. Tekan kalkulator pun salah. Itu okay, try lah. So,
Tambahlah. Okey. Lepas tu bahagi. So, awak dapat jawapan akhirnya RM 415 sen. Nah, ini purata lah. Min. Min tu purata. Min ialah purata. Jumlah nilai data bahagi dengan bilangan data. Okey. Itu sahaja untuk dapatkan min. Tolong ingat. Okey. Contoh yang ke-9. Contoh yang ke-9. Jadual menunjukkan masa penggunaan internet bagi murid tingkatan 2 Iman dalam sehari. Okey, so hitung min bagi data yang diberikan dalam jadual kekerapan di atas. Okey, so min. Min. So min sama dengan, okey ni rumus yang kita nak gunakan lah. Ni. Bukan yang tadi yang tadi. Bukan. Ini bukan. Okey, kita akan gunakan rumus yang kedua. Bukan rumus yang pertama. Rumus yang pertama untuk jenis soalan macam ni. Yang lebih simple. Rumus yang pertama. Untuk soalan yang lebih simple. Rumus yang kedua untuk soalan yang berbentuk macam ni. Okey, dalam bentuk jadual kekerapan. Ni. Jadual kekerapan. Jadual ini dinamakan sebagai jadual kekerapan. Di mana bilangan murid itu ialah kekerapan. Ataupun bahasa Inggeris kita panggil frequency. Okey, frekuensi lah. Okey, frekuensi ialah kekerapan. Bilangan lah. Okey. So, kalau kamu lihat dia punya formula, okey, kita kena nak dapatkan min, kita perlu cari hasil tambah. Hasil tambah data darab dengan kekerapan. Okey, dan bahagi dengan jumlah kekerapan. Maksudnya apa? Maksudnya ialah kita perlu darab. Okey, data dengan kekerapan. Maknanya kita kena darab setiap satu ni. 1 darab 2 tambah 2 darab 6. 2 darab 6 tambah 3 darab 11 tambah 4 darab 7 tambah 5 darab 9. Okey, itu maksud dia. Hasil tambah data dengan kekerapan. Data ialah penggunaan internet lah. Data ialah penggunaan internet. Okey. Data darab dengan kekerapan. Kekerapan yang bawah ni lah. Lepas tu tambahkan. So, maknanya awak kena darab dan tambah. Lepas itu, bahagi dengan jumlah kekerapan. Jumlah kekerapan, jumlah dia lah. 2 tambah 6 tambah 11 tambah 7 tambah 9. Lepas tu kita dapat lah. Berapa jawapan dia? Kalau kita darab dan tambah. Berapa jawapan dia? 120. 120 Okey, kalau nak tekan je kalkulator, tak payah nak pening kepala nak buat satu-satu kan. Tekan je kalkulator. Pastikan semua pelajar ada kalkulator lah. Kalau tak ada boleh download dekat Play Store kan. Play Store ada kalkulator scientific yang sebab kamu kat rumah kan. So tidak ada masalah lah untuk download apps. So tak ada alasan lah kamu tak ada kalkulator sebab boleh install di phone awak. Okey, lepas tu cari jumlah kekerapan lah. Jumlah kekerapan 2 tambah 6 tambah 11 tambah 7 tambah 9. So total 35. 35. So 35. Okey, sekejap ada nak masuk Gary Low. Okey, so 35 dan bahagilah. Bahagi 120 bahagi dengan 35. Okey, dapat jawapan 3.428571429. Panjang lah, takkan kita nak salin semua kan. Okey, so untuk standard awak, kita ambil sekurang-kurangnya 2 tempat perpuluhan. Okey, sekurang-kurangnya 2. At least 2 decimal place.
So, kalau 2 tempat perpuluhan, 3.42 atau 3.43? 42 atau 3.43. ya, okey, round off bundahkan. 3.43 sebab nombor sebelah kanannya lebih daripada 5. 5 atau 5 ke atas tambah 1. Okey, tambah 1 di nombor 2. Okey, so final answer 3.43. Okey, so ini adalah purata ataupun mean. Okey, bagi penggunaan internet. Bagi tingkatan 2 iman. Okey, ya ke? Okey, so untuk awak, adakah purata awak 3 jam sehari? Saya rasa lebih sebab awak ada PDPR kan. So, saya rasa lebih daripada 3 jam penggunaan internet. Okey. So, banyak sekarang kita menggunakan internet. Banyak banyak maklumat yang kita boleh dapat daripada internet. Sama ada TikTok ke, YouTube ke, Facebook ke dan sebagainya. Tapi awak kena tapislah. Kena bijaklah untuk menapislah maklumat-maklumat yang berfaedah dan maklumat-maklumat yang tidak berfaedah. Okey? Tidak kurangkan penggunaan internet untuk perkara-perkara yang tidak berfaedah. Contohnya main game lah. Okey? Boleh kurangkanlah masa untuk main game. Lebihkan masa untuk belajar. Okey, sebab untuk masa depan awak lah. Okey. Okey, saya tak nak cakap lebih sebab saya hari tu ada baca soal seredik yang pelajar jawab lah. Dia ada pelajar yang kata cikgu out topik lah. Ke macam mana. Tapi saya tak tahulah siapa yang tulis lah. Saya cuma ada baca lah sedikit feedback daripada kamu lah. Okey. Macam banyak membebek ataupun ayat dia saya tak lupa, saya tak ingat. Okey, so saya kena fokuskan ini okey, supaya tidak buang masa. Okey, so contoh 8. Okey, plot titik menunjukkan keputusan kazi selidik berkenaan dengan pengambilan bilangan tin air berkarbonat yang diambil oleh 26 rate dalam sehari. Hitung min. Okeylah. Hitung min. Dia nak apa? Dia nak apa? Mode, median, min? Soalan nak apa? Apa soalan nak? Apa soalan nak? Min. Min okey, soalan tu nak min Kita telah belajar mode, median dan hari ni min So sebenarnya awak dah boleh cari mode-nya apa, median-nya apa dan min-nya apa. So kena tahulah ketiga-tiganya sukatan kecenderungan memusat. Measure of center tendency. Ada 3. Mode, median, min. So kena tahulah apa jawapan mode, apa jawapan median, apa jawapan min. Okay. So min. Okay. So ini adalah plot titik. Gambar raja ini menunjukkan plot titik. Okay. Kalau tadi frekuensi jadual kekerapan. Frekuensi table. So yang ni kamu kena faham lah. Okay. So dia punya kekerapan. Okay. Kekerapan sifar berapa? Sifar. Sifar berapa sifar? Kekerapan untuk sifar. 4. 4. Kena faham lah. 4 titik maksudnya 4 lah bilangan. 1 berapa 1? 3. 3. Lepas tu? Kosong. Kosong? Ya ke kosong? My textbook was 0. But ya. Kenapa lain Okey. Okeylah. So saya ikut textbook Saya tengok textbook. Ke BI tak sama?
Pelajar BM, pelajar yang buku teks BM, siapa ni? Farahi. Berapa awak punya kekerapan untuk 2? Dia buku teks 2 ke sifar? Farahi ada Farahi? Ada tak Farahi? Berapa kekerapan bagi nombor 2? Saya tengok yang DLP punya kelas memang sifar lah. Untuk kelas BM, yang buku teks bahasa Melayu, Farahi ada Farahi? Banyak je. Chong Ihan. Berapa buku teks awak untuk 2? Kekerapan berapa? Chong Ihan? Chong Ihan pun tak jawab. Siapa lagi? 2 ni. Ching Lik Chi abang. Ching Lik Yong. Berapa? Kekerapan bilangan untuk 2. Ini ya. Contoh 8. Berapa? Ching Lik Yong. Ada tak Ching Lik Yong? Ada Ching Lik Yong tak? Ching Lik Yong. Ching Lik Yong pergi tandas. Okay. Ching Lik Yong left. Wow. Okay, Farah Elisha. Farah Elisha ada tak contoh 8? Farah Elisha ada tak? Farah Elisha. Farah Elisha. Ada tak Farah Elisha? Cik Leong label lain tak kuat lah. Farah Elisha? Ada lagi. Ahmad Zahid. Ada lagi ya 2 dinamik. Gary. Gary kelas 2 dinamik atau 2 gemilang? Gary. 2 gemilang saya rasa. Gary 2 gemilang. Gary? Okey, Gary lah. Gary macam lama tak datang ah. Okay, so okay, saya teruskan. Okay, so saya ikut saya ikut yang ni ya. So yang DLP ikut yang DLP lah. Sebab yang ni saya ambil daripada buku teks BM. Okay, so di sini 2. Saya ikut inilah. 3 ada berapa? 5. Okay, 4 ada berapa? 7. 5 ada berapa? 2. Okey, lepas tu 3. Okey, lepas tu kita ikutlah formula yang nombor 2 ni ya. Untuk dapatkan mean. So sama dengan apa dia? Hasil tambah data yang atas ni lah. Data ni menunjukkan pengambilan bilangan tin air berkarbohidrat. Okey, contohnya Pepsi, Coca-Cola. Okey. 100 plus air berkarbonat. Okay, so data ni yang atas darab dengan kekerapan. So sifar darab 4 tambah 1 darab 3 tambah 2 darab 2 tambah 3 darab 5 tambah 4 darab 7 tambah 5 darab 2 tambah 6 darab 3. Okay, darab tambah. Lepas tu bahagi dengan jumlah kekerapan. Jumlah kekerapan 4 tambah 3 tambah 2 tambah 5 tambah 7 tambah 2 tambah 3. Lepas tu kita tekan kalkulator lah. Tekan kalkulator. Pastikan tekan betul lah. 0 times 4 plus 1 darab 3 tambah 2 darab 2 tambah 3 darab 5 tambah 4 darab 7 tambah 5 darab 2 tambah 6 darab 3. So saya dapat 78. Betul tak? 78. Betul tak? Betul. Betul lah.
Saya tengok buku teks punya jawapan pun 78 juga. Perahu. Kan 78 buku teks BI. Tapi dia punya okey, lepas tu kekerapan 4 tambah 3 tambah 2 tambah 5 tambah 7 tambah 2 tambah 3. 26. Sama lah. Buku teks pun 78 bahagi dengan 26. Buku teks salah ke apa? Buku teks salah. So, 3, jawapan 3 juga. Betul tak jawapan buku teks salah? Jawapan buku teks betul tak? BI. Betul dia B. Betul. Betul? Betul tak? Yeah, the question is only the question wrong. The answer is correct. You mean the diagram is wrong? The diagram and the sum of number of can is wrong, but the student's number is correct. Okay. Okay. So ini caralah untuk kita dapatkan min. Okay. Ada soalan? Kita dapatkan min? Any question? Ada soalan tak? Oh, No. Okay. Kalau tak ada, kita teruskan. Okay. Sekarang saya nak awak cuba jawab soalan ini dalam test pack ke apa-apa ke. Okay. Soalan A, soalan B. Dan saya nak awak hantar dalam Telegram. Kelas awak sendirilah. Okay. Siapa yang dah siap, tolong hantar. Soalan A, soalan B. Nanti saya akan ambillah jawapan pelajar dan saya akan bincang jawapannya. Okay, soalan A dan B. Tulis dalam test pad sajalah. Okay, nanti nota nanti awak baru buatlah kemudian dengan apa? Dengan kemas, teliti, cantik. Sekarang awak buat dulu soalan 7. Testpad atau buku catatan dulu. Dah siap hantar dalam Telegram. Telegram kelas masing-masing. Telegram matematik. Matematik book. Matematik kalau 2G hantar 2G lah. 2D hantar 2D lah. Supaya kita boleh bincang soalan ni. Okey, sila jawab dan hantar sekarang. Okey, dah ada jawapan. Senang je ni.
Dah siap ambil gambar, send dalam Telegram. Macam yang saya buat di 3 Gemilang lah. Sama lah, saya minta diorang buat dan minta diorang hantar dalam Telegram untuk kita bincang. Okey, siapa dah siap? Boleh hantar soalan 7. Hitung min. Find the min. Tak perlu salin soalan lah. Saya nak jawapan saja. Nanti nak salin nota nanti kemudian. Saya ambil daripada buku teks. Buku surat 269. 270. Okey. Tak ada. Okey, tak ada. Okay, so copy. Okay, Wong Siwei pun dah siap. Okay, saya ambil satu daripada Wong Siwei, satu daripada Siwei. Okay, so ini jawapan dia. Okay, so kita lihat. Okay, tolong biasakan diri awak. Okay, untuk tuliskan min di depan. Okay, sebab kita ada 3 jenis sukatan kecenderungan memusat. Ada 3 jenis. Okay, ada 3 jenis sukatan kecenderungan memusat. Ada mode, median, min. So sekarang dia nak awak dapatkan min. So tulis min sama dengan, okay, so jumlah nilai data tambahlah. Okay, 9 tambah 5 tambah 2 tambah 3 tambah 11 tambah 12 bahagi dengan bilangan data 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so dapat 7. Okay, so jawapannya 7. 7, betul lah. Sama. So sama lah Wang Shiwei. Okay, tuliskan min sama dengan, okay ni. Macam itulah, baru kita tahu kan apa you cari. Sebab kadang-kadang dalam soalan tu dia akan tanya 3-3. Dia akan tanya 3-3 sekali. So kalau you tak jawab, tak tulis, so kita tak tahu which one is mode, which one is median and which one is min. Okay. B samalah. Okay. So min sama dengan tambah semua. Tengok. Bukan koma. Bukan koma. Tambah. Bukan koma. Koma bukan. Koma kalau kita nak senaraikan data. Okay. Nak susun ke. Okay. Data kita letak koma. So tambah. So tambah total, lepas tu dapat final answer 3.06. Betul? Ni jawapan Gong Wei Le. Okay, so ni jawapan ni. Okay, paste kat sini. Lambat sikit. Okay, so ini jawapan daripada Gong Wei Le. Okay, so dapat jawapan sama lah. Okay, min 7 and min 3.06. Cuma di sini kena ada per lah. Per 5. Jangan kejap ada, kejap tiada. Macam cheat more.
Okay. Macam chip spot. Kejap ada, kejap tiada. So, kena ada lah. Okay. So, 3.06 lah. So, okay. So, Rahu sama 7 and 3.06. Okay. So, sama lah. Jawapan lah. So, tak bincang lah. 7, 3.06. Okay. Thank you. Pada pelajar yang telah jawab. Okay, kita lihat soalan seterusnya. Okay, cuba jawab soalan ni pula. Cuba jawab soalan ni. Soalan tak perlu salin dulu. Okay, awak buat je. Okay, saya nak tengok awak faham tak faham. Soalan nombor 9. Tolong kirakan. Tengok siapa lebih paling laju. Okay. Soalan 2D pun boleh hantar. 2D. Okay, bukan 2 gemilang sahaja. 2 dinamik pun boleh hantar. Dalam grup awak sendiri. Cuma biasakan tulis min di depan. Min. Tulis min. Min. Kalau bahasa Inggeris ya M-E-A-N. Min. Okey. Ini pun saya ambil dari buku teks lah. Soalan nombor 9. Muka surat 270. Tolong kira min. Yang ini kita gunakan formula yang kedua. Untuk dapatkan purata. Formula yang kedua. So ada dua formula. Untuk dapatkan purata. Min ialah purata lah. Gunakan jawapan anda kepada nombor bulat terhampir. Nombor bulat lah. Answer dia nak nombor bulat. Whole number. Nombor bulat. Sebab ini adalah bilangan ketidakhadiran. So, mesti nombor bulat lah. Sebab ini ketidakhadiran kan. Mana mungkin ada pelajar yang 2.36 pelajar tak hadir. Tak mungkin kan. Manusia mana ada perpuluhan. Okey. Dia mesti nombor bulat. 1 ke 2 ke 3 ke 4. Tak ada 2.4 ke 2.5 ke. Tak ada. Ketidakhadiran. Mesti bilangan dalam nombor bulat. Whole number. Okey. Ada jawapan. Tengok siapa laju. Siap boleh send dalam Telegram. Soalan ni daripada buku teks. Okey. Dah jawapan. Ada 22 orang pelajar. Mat Zahin, Ching Lik Yong, Ching Yihan. Dah ada. Okey, ya, Chin Wing dah hantar. Okey. Ada lagi? Hantar, kita boleh bandingkan. Betul tak jawapan? Okay, one day. So, darab, tambah, darab, tambah, darab, tambah, darab, tambah, darab, tambah, darab, tambah, darab. Okay, bahagi dengan jumlah kekerapan 40 lah. Kan, dia dah bagi ya. Jumlah bilangan bulat 40. Ataupun awak tambah sendiri pun boleh. 23 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 2 tambah 1 tambah 1. Okay. So, total 47 bagi dengan 40. So, jawapannya 47 bagi dengan 40. Berapa? 47 bagi 40. 47 divide 40. 1.175. So, jawapannya 1 lah. Okay. So, min ialah 1. Kalau mood ialah apa mood? Kalau dia minta mood. Kalau mood berapa? What is the answer for mood?
Zero. Zero Zero. Mood zero. Zero. Paling banyak zero. Paling banyak zero. Mood zero. Kalau nak median, awak kena buatlah langkah yang saya ajar semalam. Okey, kirakan nombor, jumlahnya bahagi 2, tentukan kedudukan. Okey, median. Boleh juga kalau nak buat. Okey, so kita ada lagi jawapan Wheeler. Okey, dua dinamik, senyap je dua dinamik. Jangan takut dua dinamik. Boleh bagi jawapan awak. So lebih baiklah awak tulis depan ni mean, supaya kita tahulah, okey, apa yang awak sedang hitung, kira. Okey, what are you calculating? So tuliskan di depan. Okey. So kita lihat jawapannya sama tak? One day. Okey, so saya rasa betul lah. Okey, dapat jawapan sama, okey lah. Okey, so kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, nombor 3. Ni saya ambil daripada buku teks jugalah. Muka surat 272. Okay, 272. Tolong kira berapa dia punya mean. Hitung mean bagi setiap perwakilan data. Perwakilan data. Representation. Data representation. Ingat, data ni tidak semestinya dalam jadual. Tidak semestinya dalam jadual. Juga boleh dalam bentuk gambar raja. Pictograph, dot titik, carta pie, carta palang, graf garis. Itu adalah perwakilan data. Data juga. Data juga tapi dia dalam bentuk gambar raja. Ataupun yang inilah batang dan daun. Stem and leaf. So kena faham 7/2. 7/2. Kunci. Kena faham maksud kunci ni. 7/2 bermaksud 72 markah. So di sini maksudnya 72, 73, 81, 81, 84, 85 dan seterusnya. So kalau dah siap boleh hantar dalam Telegram. Okey, soalan 3. Boleh buat. Kalau buku teks saya ada. Sorry, cikgu lambat masuk. Tak apa. Ada nyamuk. Rumah banyak nyamuk.
G. Gerilo G. Okey, dah sampai. Okey. Jawapan daripada Wheeler. Okey, so jawapan daripada Wheeler. Soalan A. Soalan A. Tengok ada lagi tak? Yap Chin Wei. Kalau ada siap boleh hantar lah. Kita boleh buat perbandingan lah. Takut nanti kan kelas mistake kan. So kita boleh buat banding kalau ada jawapan. Ting tung. Oh, baru nak masuk. Lewat sangat saya tak bagi masuk lah. Nanti awak pun tak faham kan kalau lewat masuk. So saya rasa lebih baik tak perlu masuk kan. Okey lah. So saya ada 3 jawapan. So saya rasa boleh lihat. Okey, jawapan. Okey, so A 83. Betul lah, 83, 83, 83. B 7.9, 7.9. Bilangan mi, bungkusan mi yang dijual. Okey, so 7.9 lah. Okey, tak perlu bundakan. Jadi dia minta bundakan nombor bulat. Kita hampir ini tidak perlu bilangan tak perlu. So tak perlulah. Tak perlu. 7.9. Okay, so okay lah. Cuma kena tulis lah. Biasakan min sama dengan min sama dengan macam tu. Okay. Soalan A. Mood apa kalau saya tanya? Soalan A. Apa mood dia? 3A. Apa mood dia? Sorry? 1. Bukan. No one. Apa maksud one di sini? Adakah one di sini bermaksud one? 81. 81. Okay, so moodnya 81 Moodnya 81 sebab dia ulang frekuensi paling tinggi lah. 81. Kalau nak median kita buat macam mana? Ingat lagi tak? Susun kan? Kecil ke besar. Ini dah susun Ini dah susun. So, ini dari kecil, ini dari besar. Ini paling kecil lah, 72. Ini paling besar lah, 96. So, kita boleh potong kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. So, kita dapat dua nombor di tengah-tengah. 81 dan 84. So, median, kalau ada dua, kita tambah. Lepas tu bagi 2. So, kita dapat jawapan 80 berapa? 82.5. Tekan kalkulator lah. Saya rasa ini jawapan dia lah. Okay. So, untuk B pun boleh lah. Mood berapa mood? Mood berapa? B. B moodnya apa?
kita ada mode, median, mean. Mode apa B? 7. Yeah, 7. Sebab dia paling banyak kan. Ada 4. Kekerapannya 4. Mode 7 lah. Okay, so kena ingat mode, median, mean. Mean pun kita boleh kira, tapi itu leceh sikit lah. Okay, kena buat dia punya langkah 1, langkah 2 itu saya tak nak bincang sebab saya ada banyak lagi ni nak bincang ni. Tinggal sikit je masa. Tapi kena tengok balik cara macam mana nak buat. Okay, untuk mode, median, mean. Ada 3 jenis sukatan kecenderungan memusat. Yang kita boleh gunakan untuk mewakilkan sesuatu data. Okay, so kita lihat soalan yang seterusnya. Okay, subtopik yang seterusnya. Kewujudan nilai ekstrim. Okey, nilai ekstrim. Nilai ekstrim maksudnya apa? Nilai yang terlalu kecil atau terlalu besar. Okey. So, dalam set data itu. Iaitu nilainya terlalu jauh daripada nilai data-data yang lain dalam setnya. Extreme. Extreme value. Bahasa Inggerisnya extreme value. Okay. Too small or too large. Contohnya 10. Masa dalam minit yang diambil oleh 7 orang murid untuk menyiapkan model poligon 3 dimensi menggunakan blok permainan yang dibekalkan ialah 5, 6, 7, 7, 8, 9, 20. Antara data tersebut yang manakah merupakan nilai ekstrim? Which one? Nilai ekstrim. Nilai ekstrim. Terlalu kecil atau terlalu besar dalam set data. So, contoh 10. Nilai ekstrim apa? Apa nilai ekstrim? Nilai yang terlalu besar ataupun nilai yang terlalu kecil? Yes? Apa nombor paling besar di sini? Bukan paling besar lah, sorry. Nilai yang terlalu besar kalau awak bandingkan 5, 6, 7, 7, 8, 9 kan? 5, 6, 7, 7, 8, 9 dekat ke jauh? Ha? 5, 6, 7, 7, 8, 9 dekat atau jauh? Ada pelajar tak? Ada ya? Okey, orang survey ada send jawapannya. Okey, so sama 83, 7.9. Dua ni tak ada. Okey, soalan saya 5, 6, 7, 7, 8, 9 dekat ke jauh nilai-nilai ini? Are they far from each other or close to each other? Close to each other. Close to each other kan? So which one is far from each other, from the number? From which one is far? 20. 20 lah. Okay, so nilai ekstrimnya 20 lah. Kalau 20 ni dia lebih jauh lah. Nilai 20. Nilai 20. Jauh. Jauh. Jauh apa? Jauh lah. Jauh. Terlalu jauh. Terlalu jauh. Terlalu jauh. Terlalu jauh daripada nilai data yang lain. Kan? Nilainya terlalu jauh. Too far. From the other data. Okay? So, nilai ekstrimnya 20 lah. Okay, kita lihat contoh 11. Kena pasti nilai ekstrim dalam set data di bawah. Jelaskan jawapan anda. So, which one is the extreme value? Nilai ekstrim. Which one? Nilai ekstrim. -5. -5. Okay. Nilai ekstrim. Okay. So, inilah. Okay. -5 ya. Sebab yang lain tengok.
0, 1, 3, 3, 5, 6. Kan? 0 dengan 1 bezanya 1. 1 dengan 3 bezanya 2. Kan? 3 dengan 5 bezanya 2. Okay? 5 dengan 6 bezanya 1. Tiba-tiba ni sifar, tiba-tiba negatif 5. Kan? So, dia jauh lebih kecil. Yang lain, dia beza hanya 1 atau 2 sahaja. Tiba-tiba negatif 5. Kan? So, dia jauh lebih, dia terlalu jauh lah. Okay? So, nilai ekstrim sama dengan negatif 5. Reason, sebab nilai negatif 5 terlalu jauh. Ataupun kita boleh tulislah terlalu kecil. Kalau tadi yang tadi terlalu besar. Macam itu. Terlalu kecil. Daripada nilai data yang lain. Nilai negatif 5 terlalu kecil. Daripada data yang lain. Data-data yang lain. Daripada data-data yang lain. Terlalu besar. Nilai 20 terlalu besar daripada data-data yang lain. Berbanding. Berbanding. Ataupun awak rujuk buku teks lah. Untuk dia punya ayat. Yang penting kita boleh faham lah. Maksudnya. So faham lah nilai ekstrim. Nilai yang terlalu kecil atau terlalu besar dalam set data itu. So D. Kita bincang saja soalan ni. D, kenapa pasti nilai ekstrim dalam set data berikut dan terangkan jawapan anda. So contoh ni 15 nilai 15 ialah nilai ekstrim sebab dia sebab nilainya jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Soalan 1. Apakah nilai ekstrim? Soalan 1, nilai ekstrimnya apa? Kita bincang saja secara lisan. Nilai ekstrim. Which one? Negative 20. Yes, negative 20. Kan, tengok you ni. Ni negative 9 dengan negative 6. Beza 3 kan? Beza 3. Ni beza 1. Beza. The difference. Ini beza 2. Difference. Difference. Kan? Tiba-tiba ni, beza ni 8. Kan? Banyaklah dia punya difference. Dia beza dia, perbezaan. So negative 20 lah nilai ekstrim. Jauh lebih kecil kan, negatif 20. Jauh lebih kecil kan. So nilainya jauh lebih kecil. Itu je lah daripada data-data yang lain. Soalan 2. Apakah nilai ekstrim? 13. 13 lah. So saya rasa ini lebih senang lah. Tengok 5, 8, 4, 3, 2. So yang ni nombor 5, 8, 4, 3, 2 bezanya tak banyak lah. Contohnya 3 dengan 2 bezanya 1 saja. Beza 1 saja. Beza 4 dengan 5 pun 1 saja. 5 dengan 8 pun beza 3 saja. Tiba-tiba bezanya 8 dengan 5, 5. 8 dengan 13, 5. So, jauh lebih besar lah. Jauh lebih besar. So, nilainya jauh lebih kecil. Terlalu besar lah. Terlalu besar tu berbanding dengan data yang lain.
Bukan sebab data yang besar. Bukan sebab besar nombor, tapi dia punya nombor terlalu besar lah berbanding dengan data lain. Okay, boleh faham? Extreme value. Boleh. Okay. Ya, so kena ingat istilah-istilah ini. Kena fahamlah what is the meaning of extreme value. Extreme value. Terlalu kecil atau terlalu besar dalam set data. So kita akan lihat kesan, the effect of nilai ekstrim. Kesan dia. Apa kesan dia? So soalan nombor 1, hitung mode, median, mean. So senang je kan? Hitung mode, median, mean bagi data yang diberikan. So soalan 1, mode sama dengan RM. Apa mode dia? What is the mode? Soalan 1, question 1. What is the mode? RM4. RM4, RM4. RM4. 2 kali. 2 times. The frequency is 2. Yang lain 1 kali saja. The frequency is 1. Kekerapan 1 saja. RM4 2 kali. The frequency is 2. Kekerapan 2. So paling banyak nombor RM4 lah. Median? Median? Median apa median? 4. 4. Kita boleh potong sebab dia dah susun. So tak payah susun lagi lah. So dah susun, kita just potong kiri kanan. So tengah-tengahnya RM4. Median. Okay. Then mean. How to find mean? Macam mana dapatkan mean? Baru belajar ini. How to get the mean? 3 plus 4 plus 4 plus 6 plus 8. Okay. So tambahlah. Tambah dia punya jumlah nilai kan, formula tadi. Ada formula ni. Jumlah nilai bagi dengan bilangan data. So 3 plus 4 plus 4 plus 6 plus 8 bahagi dengan berapa? 5. So total, so dapat 25 bahagi dengan 5. So dapat RM 5. So ini dah untuk mode, median, mean. Soalan nombor 2. Anda dikehendaki menggantikan RM8 dengan RM32. Kemudian hitung nilai mode, median dan mean yang baharu. So sekarang kita tukar RM3, RM4, RM4, RM6, RM8 kita tukar RM32. RM32 mewakili apa? Ini mewakili apa? What it means dalam data ini, RM32. Data apa? Data apa RM32? Start dengan E. Extreme. Nilai ekstrim. Extreme value. Ni kita nak investigate, mengkaji kesan nilai ekstrim. So kalau ada nilai ekstrim, apa kesan pada mode, median, mean. So itu adalah tujuan kita bincang contoh 12. Mode apa mode? 4. Median? 4. Sama. Tak ubah macam tadi. Mean? Tambah semua. Macam tadilah, cuma kita tukarlah yang 32. Ini ada 32, 8 tukar 32. Bagi dengan 5. So kita dapat jawapan RM 9.8. RM9.80. Ingat kalau RM ni mesti 9.8%. Tak boleh tulis RM 9.8 dalam exam.
Sebab dia ringgit. Dia mesti ada 2 tempat perpuluhan. So selamat, make sure selamat kalau nak selamat. Okay, mesti ada 2 decimal place lah. Okay, so kalau, conclusion. Hasil daripada pengiraan menunjukkan apabila satu nilai ekstrim wujud dalam satu set data, maka data tersebut akan mempengaruhi nilai mean. Okay, seperti contoh di atas. Okay, contoh di atas kita perhatikan dia punya mood dengan mean sama. Yang efek ialah mean. Kalau ada nilai ekstrim. Okay. So mean akan berubah kalau ada nilai ekstrim. Mood dan median tidak berubah. Mood dan median tidak berubah dengan nilai ekstrim. Boleh faham? Ini dia. Kesan nilai ekstrim terhadap mood, median, mean. Okay. Faham? Yeah? So far so good? Yes. Yes, kita belajar kita belajar mean, nilai ekstrim dan kesan nilai ekstrim. Okey, sebenarnya kita ada lagi ni. Saya nak habiskan ni sebab dia ada kaitan Okey, so kita kena habiskan ni. Okey, so 11. Kita akan mengkaji, investigate kesan perubahan seragam. Okay, kesan perubahan seragam pada satu set data terhadap sukatan kecenderungan memusat. Okay, so kita telah belajar sukatan kecenderungan memusat. Okay, sekarang kita nak mengkaji, investigate kesan perubahan seragam. Okay. Okay, so kita lihat macam biasa. Kita diberikan contoh 13. Tanam memberi 5 jenis alat tulis di koperasi sekolah yang masing-masing harganya RM1, RM2, RM3, RM3 dan RM6. So ada 5 jenis alat tulis. 1, 2, 3, 4, 5. A. Hitung mean. Mean equal apa? Mean? Macam mana dapatkan mean? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 6. Okay, so macam ni. Bagi dengan 5. So berapa total? 15. 15 So bagi dengan 5. So berapa mean RM? 3. 3. Okay, so yang lain tolong keluarkan mulut. Keluarkan mulut awak. Okay, supaya kamu tak boring dengar saja kan. Boring kalau dengar saja. So kalau boleh kita participate mengambil bahagian supaya tidak boring. Okay, kalau dengar saja memang mengantuk gila lah. Okay, mean RM3. Median. Dah susun belum? Dah susun belum? Data ini. Dah susun? Sudah. Sudah. So just kita potong sajalah kiri kanan. So berapa median? RM3. Okay, so kena ingat 3 jenis. 3 types of sukatan kecenderungan memusat. 3 types of measure of central tendency. Okay, yang kita belajar. Okay, lepas tu mood apa mood? Mood. RM. RM. Mood. 3 mood. Paling kerap. Paling banyak frekuensi kekerapan. So kita lihat RM3. Okay, dia ada 2 ada 2. RM3 ada 2. Kekerapannya 2. 2 kali. So yang lain sekali-sekali sahaja. RM3 ada 2. So moodnya RM3 lah. Okay, so ini cara dia untuk dapatkan mood, median, mean. Okay, so kita dah jawab A. Sekarang dia nak apa? Hitung mean, median, mood yang baharu jika setiap harga tulis itu ditambah RM2. Okay, tengok betul-betul dia punya ayat.
Hitung mean, median, mode yang baru jika setiap setiap harga alat tulis itu ditambah. Maksudnya di sini ialah okey, setiap maksudnya RM1 akan jadi berapa RM? Kalau tambah dengan 2. RM1 akan jadi berapa? RM3. Okey, so dia punya kena faham soalan tu betul-betul. Okey. Setiap harga alat tulis itu ditambah dengan 2, okey, tambah 2. So RM3, RM2 akan jadi RM4, 4. RM3 akan jadi 5. okey, RM5 lagi sekali lagi, RM 8. okey. So ini yang dimaksudkan dengan perubahan. Okey, perubahan ni kita nak kaji perubahan seragam. Perubahan seragam inilah setiap data kita tambah 2. Ini adalah perubahan seragam. Ni perubahan seragam. Perubahan seragam maksudnya setiap harga, setiap data kita tambah 2. Ini adalah perubahan seragam. Seragam maksudnya sama. Okey, sama. Okey, so sekarang kita nak apa ni? Kita nak hitung balik. Hitung semula. Mean. Macam mana nak hitung mean? Tambah semua. Okey, so sekarang kita tambahlah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 8. Bahagi dengan 1, 2, 3, 4, 5 bahagi 5. So berapa mean? Jumlah berapa? 25. Bahagi dengan 5. So dapat 5 lah. Okey, RM5. Okey, RM5. So ini adalah mean yang baharu. Tadi kita dapat RM3. Sekarang kita tambah 2. So dia punya mean akan tukar. Tambah 2 juga. Tambah 2 juga. Okey, sebab dia ada perubahan seragam. Okey, perubahan seragam maksudnya setiap data kita tambah 2. Bila setiap data tambah 2, dia punya mean pun tambah 2. Okey, kita lihat pula median. Now we look at median. What is the median? 5. RM5 ni tengah-tengah ni RM5. Okey, tengok tadi kita dapat median 3. Sekarang kita tambah setiap data dengan RM2, so kita punya median pun tambah 2, so jadi 5. How about the mode? 5. RM5. So tengok, bila kita tambah 2 setiap data, so dia punya mean pun kena tambah 2. Tambah 2. Okey? Kita try lagi sekali. Setiap harga darab dengan 3. Okey, sekarang kita try lagi B. Ini sebenarnya dia punya conclusion. Yang ni, conclusion, kesimpulan. Di mana awak perlu ingat. Okey. So, sebelum itu kita try lah. Selesaikan. Okey, so B part 2 darab 3. Maknanya setiap data darab 3. So asalnya kalau RM1 darab 3 berapa? 3. 3. Darab 3. RM1 darab 3, so RM3. RM2 darab 3? 6. RM3 darab 3? 9. RM9 sekali lagi. Lepas tu RM 18. 18. Okey, so ini adalah data baru. Okey, data baru. Okey, apabila kita darabkan data yang asal, the original data. Setiap data yang asal kita darab dengan 3. Setiap satu darab 3. Ini yang dimaksudkan dengan perubahan seragam. Okey, perubahan seragam. Kalau bahasa Inggeris dia panggil uniform change. Uniform change. Okey, uniform. Uniform change in data. Okey. Okey, so mean sama dengan tambah semua. Lepas tu bagi dengan 5. So berapa jawapan dia? Berapa jawapan dia?
What is the answer? Berapa total? Berapa total? 45. Okey, 45 bagi dengan 5. So, dapat RM. RM? 9. 9. Okey, so median? Berapa? Median? 9. RM 9. Okey, mood? 9. Okey. So, tengok bila kita buat perubahan seragam, uniform change terhadap data. Okay, times 3. Times 3, perubahan. Uniform change, times 3. So, kalau kita bandingkan dengan asal. Okay, asal. Okay, dia punya mean, kalau darab 3, dia punya mean pun darab 3, darab 3, darab 3. So, ini adalah kesimpulannya. Ini kesimpulannya. Okay, ini adalah kesimpulannya. Ni. Saya, ni. Okay, kesimpulan. Kesimpulan. Conclusion. Okay, conclusion. Okay, sukatan kecenderungan asal. Okay, sukatan kecenderungan asal. Okay, mood, median, mean. Okay, sukatan kecenderungan musat. Okay, mood, median, mean. Kalau kita ada perubahan data secara seragam, seragam. Maknanya kita tambahlah nilai yang sama, atau tolak nilai yang sama, atau darab nilai yang sama, atau bagi nilai yang sama, maka dia punya sukatan kecenderungan yang baru pun akan ikut. Kalau kita tambah Y, so dia punya mood, median, mean pun kena tambah Y. Kalau kita tolak Y, so dia punya sukatan kecenderungan memusat yang baru, mood, median, mean pun kena tolak Y. Kalau darab Y, kena darab Y. Kalau bagi Y, ikut bagi Y. So, kena ingat ni. Okay, ingat. Okay, kita lihat contoh. Okay, kita lihat contoh. Okay, kita lihat contoh. Okay, soalan nombor 5. Okay, ini saya nak cepat sikit So, nombor 5. A. Okay, diberikan nombor 2, 4, 6, 6, 8, 12. A, kena pasti mean. Median, mood bagi set data tersebut. Okay, so A, mean apa? Tambah. Okay. Okay, so stay with me. Okay, so 2 plus 4 plus 6 plus 6 plus 8 plus 12. Okay, bahagi dengan berapa? Divide with how many? 6. 6 Okay, berapa? Tolong kira. 2 plus 4 plus 6 plus 6 plus 6 plus 12 plus 8. Total berapa? Tolong kira. 38. 38. Sorry? Yes, 38. 38. Okay, so 38 divide 6. 6.333. Okay. Betul Tak ada salah Okay, 38. So divide with 6. So 6.33 kita ambil 2 lah 2 tempat perpuluhan. So 6.33. Okay, so mean. Median. Dah susun belum? Dah. Okay. So potong kiri kanan. So berapa? 6 plus 6 divide 2. Berapa? Negative 5. Yes. Kenapa? Negative 5. Ini tadi. Yes. Apa? Soalan? 6. 6. Okay, median 6. Okay, apa lagi? Mood? 6. 6.
6. Okay, sebab 6 ada 2 kali ya. Okay, so ini bahagian A. Bahagian B. Okay, bahagian B. Okay, kalau awak boleh ingat ini, jadual ini. Okay, jadual ini ya, jadual kalau boleh ingat ya. Okay, awak tak perlu buat macam tadi. Wah, kena buat semula. Buang masa. Okay, ini adalah shortcut lah. Okay, ini adalah shortcut. Kalau awak boleh hafal lah. Okay, so dia nak apa? Hitung mean, median, mode yang baharu jika setiap nombor. Setiap nombor maksudnya ini adalah perubahan seragam. Okey, perubahan seragam. Okey, sebab setiap nombor awak contohnya tambah dengan 2. Setiap nombor tambah dengan 2. Ini adalah uniform change. Sebab nanti kita ada lagi satu, apa nama ni? Tidak seragam. Ini nanti ya, kita tengok yang seragam. Uniform change. Setiap nombor tambah 2. So, setiap nombor tambah 2. So, setiap nombor tambah 2. Tambah 2. So, mean sama dengan 8.33. 6.33 plus 2 lah. So, 8.33. Median 8. 6 plus 2 kan. Tambah 2 juga kan. Okay, 8. Mode 8. 6 plus 2 tambah sama dengan 8. So, kita just tambah saja daripada yang asal. Daripada yang asal. Ini yang asal. Okay, mean, median, mode. So, kalau dia tambah 2, setiap nombor tambah 2, so dia punya mean, median, mode pun tambah 2. Itu saja. Okay, part 2. Darab 2. So, mean, mean 12.66. 12.66. Darab 2 jugalah yang asal. Okay, yang asal. Median, 12. darab 2. Mode, 12. boleh. Tak payah buat macam tadi. Kena buat semula. Itu memang penat lah. Okay, penat. Tapi kena ingat lah jadual ini. Okay, part 3. Part 3, minus 2. So, mean, 4.33. okay, minus 2 jugalah. Okay, yang asal 6.33 minus 2, so 4.33. Median, 4. okay, mode, 4. okay, ini lebih cepat. Okay, the first, okay, nombor 4, divide 2. So, mean, divide 2 guna yang asal. Okay, yang asal. Divide 2. So, berapa? 3.16. Okay, so, median, 3. 3. 3. Ya, betul lah. Divide kan. Mode, 3. okay. Boleh ya? Itu cara dia. Okay. Dan awak kalau tak percaya, you can go ahead lah. Buat macam tadi. Buat data yang baru. Okay, data yang baru. Okay, kalau tambah 2, tambahlah setiap data dengan 2. Kalau darab 2, darablah setiap nombor dengan 2. Uniform change. This is uniform change. Perubahan seragam. So, perubahan seragam. Okay, so tadi ni berdasarkan contoh di atas, apabila data diubah secara seragam, nilai mean, median, mode akan berubah secara seragam. Okay. Bila tambah, dia akan ikut tambah. Tolak, dia akan ikut tolak. Darab, dia akan ikut darab. Bahagi, dia akan ikut bahagi. Okay. Ni last Ni last. Okay. Dah tak adalah last. Okay. 2 minit lagi kita habiskan ini. Then kita boleh tamat. Okay. Last. Okay, skor laju dalam kuis bahasa Jepun ialah 366. Okay, A. Min. Macam mana nak kira mean?
3 plus 6 plus 6 divide 3. Okay. So berapa? 6 plus 6, 12. 12 plus 3, 15. Divide 3 berapa? 5. 5 ya. Okay, median. Dah susun belum? Dah susun ya. Median berapa? 6. Mode. 6. Okay, so ini dia nilai mean, median, mode. Okay, sekarang dia nak apa? Tambahkan data pertama dengan 1. Tambahkan data kedua dengan 2. Tambahkan data ketiga dengan 3. Ini yang so-called, ini yang dimaksudkan dengan apa? Non-uniform. Ini ialah perubahan tidak seragam. Okay, perubahan tidak seragam. Okay, non-uniform. This is so-called non-uniform. Kalau tadi uniform, sebab setiap nombor dia tambah nombor yang sama ataupun tolak nombor yang sama atau bahagi nombor yang sama. Yang ini ialah non-uniform. Sebab dia nak apa? Dia kata apa? Nombor data pertama, nombor yang pertama tambah 1. Nombor kedua, data kedua tambah 2. Data ketiga, tambahkan data ketiga dengan 3. So, ini yang dimaksudkan dengan non-uniform. Non-uniform. Okay, so kalau kita tambah data yang pertama, kita tambah 1, so kita dapat apa? 4. 4. Lepas tu? 8. 8. 9. 9. So, ini data baharu. Data baharu. Okay, data baharu. Di mana ada perubahan non-uniform. Perubahan tidak seragam. Non-uniform changes. Okay, di mana yang pertama tambah 1, yang kedua tambah 2, yang ketiga tambah 3. Ini yang so-called non-uniform. So, apa berlaku kalau non-uniform change? So, mean tambah dengan 4 tambah 8 tambah 9 bagi 3. So, 4 tambah 8, 12. 12 tambah 9, 21. Bagi 3. Berapa? 7. 7. Okay, 7. 7. 7. 7. Median? 8. 8. Okay, 8. Okay. Mode? Ada tak mode? Tak ada. Tiada, sebab dia punya kekerapannya sama, 111. So, tiada mode. Okay, tiada mode. Tiada. Okay, so kesimpulannya, berdasarkan contoh tersebut maksudnya di atas ni lah. Apabila data diubah secara tidak seragam, nilai mean, median dan mode yang baru juga berubah secara tidak seragam. Maksudnya, kita tak boleh nak predict lah. Kalau tadi kita boleh predict kalau ditambah, so dia punya sukatan kecenderungan memusat yang baru, kita tambah juga. Kalau tolak juga. Tapi kalau ini adalah non-uniform, maknanya kita tak boleh nak predict. Memang kita terpaksa kira semula. Okay, kita mesti kira semula untuk non-uniform change. Tapi kalau uniform change, awak kena hafal lah. Hafal ni jadual ini. Kalau tak, awak kena buat semula. Itu leceh lah. Are you okay? Faham? Boleh faham? Understand? Ada soalan tak? No. No, so boleh faham Okay, so nanti saya akan share nota ini. Okay, tolong buat nota itulah. Okay, dan tolong faham betul-betul lah kalau tidak faham. So, itu saja daripada saya. Thank you so much. See you next week, hari Ahad. Okay, bye.